Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Amma alhamdulillah, namanya bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, tamunya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kepada Allah di atas segala apa yang telah dilimpahkan ke atas kita semua, dengan limpahan yang begitu banyak daripada sekecil-kecil nikmat, sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang diperolehi, kita menjadikan diri kita hamba-Nya yang bersyukur, hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa, insya-Allah. Dan alhamdulillah, kita juga bersyukur diberikan kekuatan dalam keadaan walai risau. Dan kita pun risau dengan wabak penyakit COVID-19 ini, tapi alhamdulillah Allah masih lagi melindungi kita, merahmati kita agar kita selamat daripada jangkitan tersebut. Dan mudah-mudahan kita dan ahli keluarga kita sentiasa selamat, dan kita berusaha sedaya mungkin untuk meneruskan kehidupan ini menjadi hamba-Nya yang benar-benar beriman, hamba-hamba-Nya yang benar-benar mencari keredaan-Nya. Kerana hidup ini memang ujian yang Allah akan datangkan pelbagai ujian agar menilai hamba-hamba-Nya sama ada mereka ini menjadi hamba yang baik ataupun sebaliknya. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menilai sama ada bila mana datangnya ujian, hamba-Nya mengharap pada dia ataupun sebaliknya. Kerana kisah-kisah yang berlaku pada umat-umat terdahulu lagi dahsyat daripada apa yang dialami oleh umat akhir zaman. Apa yang berlaku pada zaman-zaman kaum Samud, kaum Ad, kaum dan sebagainya, bahkan Allah menterbalikkan tempat tinggal mereka itu, sehingga mereka itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang sangat. Walau bagaimanapun, kita sebagai hamba-Nya harus sentiasa melihat setiap ujian yang datang itu untuk Allah melihat keimanan kita kepadanya. Dan alhamdulillah, kita juga bersyukur kerana diberikan kekuatan untuk datang solat secara berjemaah, kerana kita ada kelapangan. Bagi orang yang tak ada kelapangan, tak apa, kerana kita tak boleh juga menilai orang lain, kerana ada orang lain ni dia terpaksa berkhidmat. Para doktor kita yang tengah sibuk untuk merawat pesakit-pesakit di hospital, para jururawat, mungkin orang yang memandu kapal terbang, mereka yang tengah memandu kereta api, mereka yang tengah bekerja, yang menjaga keamanan negara, polis dan sebagainya. Dan mereka telah melakukan tugasan-tugasan mereka, dan alhamdulillah yang lapang datang ke masjid. Berbeza dengan orang lapang tapi duduk di rumah. Itu maknanya rugi. Kerana yang menawarkan 27 kali ganda ni Allah sendiri yang memberikan tawaran yang istimewa, dan kita dapat duduk sebentar beriman sejenak pada malam ini dalam majlis tazkirah, majlis peringatan. Mudah-mudahan ada panduan ini dalam memperbaiki kehidupan kita agar sentiasa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan insya-Allah kita sambung kuliah kita berkenaan dengan syariat berkaitan dengan remaja, yang pada malam ini kita akan bincangkan tentang ketinggian ihsan dan juga akhlak. Tajuk yang sangat penting, dan tajuk ini tajuk yang begitu penting selain daripada kita membincangkan soal iman, soal Islam. Kerana sewaktu Nabi SAW menerima hakikat pengertian iman dan Islam daripada Allah menerusi antara Jibril AS, baginda Nabi juga diberikan kefahaman tentang ihsan yang menjadi induk akhlak dan perlakuan insan Muslim yang sempurna. Jadi di samping Nabi mendapat ajaran tentang iman, apa itu Islam, maka ajaran oleh Jibril AS
salam melalui Jibril alaihi salam tentang apa itu ihsan. Apa makna ihsan? Kena bagi anak-anak kita faham, remaja kita faham. Bila dia faham bab ihsan ini, maka pribadi dia jadi pribadi yang, dia akan jadi pribadi yang baik, pribadi yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Dari segi bahasa pun dah cantik dah makna ihsan ni apa dia. Remaja kita kena tahu ihsan ni apa dia. Sudut bahasanya ia bermaksud membuat sesuatu yang baik. Itu bahasa pun boleh faham apa makna ihsan, buat benda baik. Itulah ihsan. Dari segi syaraknya apa dia? Peribadatan insan terhadap Allah seolah-olah dia melihat Allah. Ataupun seandainya dia tidak dapat melihat Allah, maka yakinlah bahawa Allah melihat dirinya, peribadatannya dan mengetahui isi hatinya. Jadi ihsan apa dia? Ialah kita melakukan sesuatu amal ibadah kerana keyakinan kita bahawa Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa memerhatikan kita melalui ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan. Ada malaikat raqib dan atid, ada malaikat yang sentiasa taat kepada perintah Allah untuk menjaga manusia, ada malaikat hafazah, kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap pada kalangan manusia ini ada malaikat yang jaga. Jadi kita yakin bahawa insan itu boleh diumpamakan dalam kehidupan ini sebagai seorang yang melakukan gerak kerja harian, merasakan seolah-olah ada sahaja pihak yang memintainya untuk melihat sama ada dia bekerja ataupun tidak. Jadi inilah ihsan yang perlu kita tanam dalam diri anak-anak remaja kita, bahkan orang dewasa sekalipun, bahawa dalam kita buat setiap benda atas muka bumi ni ada yang tengok, ada yang menilai, ada yang mengintai, ada yang mencatat. Maka sebab itu dalam setiap perilaku kita kena hati-hati, kerana semuanya akan direkodkan dan akan dipertontonkan balik kepada kita semua di hari akhirat tu nanti. Tak ada orang yang pun boleh berbohong di padang mahsyar di hari akhirat sana. Atas muka bumi ni boleh berbohong. Jadi kita didik anak-anak kita, ihsan ni maknanya mak pun alur sembahyang, abah tak nampak pun angah sembahyang, ibu tak nampak apa alur masih lagi buat benda-benda baik, tak mencuri barang orang lain, tak buat benda-benda yang tak baik di belakang ibu dan ayah. Sebab apa? Adanya ihsan dalam diri itu, menyebabkan dia rasa ayah tak tengok pun Allah tengok, mak tak tengok pun Allah tengok. Maka sebab itulah Al-Quran sendiri menerangkan dengan meluas tentang ciri-ciri ihsan dan mereka yang bersifat muhsinin, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan itu akan kembali kepada diri kamu juga. Dan jika kamu berbuat kebaikan, maka kesannya kembali juga kepada kamu. Ini asas yang sangat penting, ciri-ciri orang yang memiliki ketinggian ihsan, ketinggian peribadi, akhlak yang mulia, yang dalam diri dia itu ditanam, didoktrin bahawa setiap perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapat balik manfaat daripada kebaikan yang kita lakukan itu. Dan setiap kejahatan yang kita lakukan, maka kita akan mendapat kesan yang sama, kesan yang buruk juga terhadap kejahatan yang kita lakukan. Maka ini yang kita nak didik pada remaja-remaja kita, buat baik, insya-Allah nanti masa depan kita cerah. Buat baik, nanti Allah akan limpahkan rahmat kasih sayang. Kita kena belajar rajin-rajin, jangan ambil hak orang lain, jangan menipu, hormat ibu bapa, hormat guru-guru, hormat orang tua, jangan kita kurang ajar, jangan buat benda-benda yang tak elok. Insya-Allah masa depan kita cerah. Itu yang berlaku pada kita dididik oleh orang tua kita, hormat orang tua. Jadi orang tua ni dia suka mendoakan bila mana budak-budak ni hormat orang tua, dia doa Allah, jurunya budak ni, bertuahnya budak ni,
insya-Allah ni bagus, nanti budak ni jadi macam ni. Jadi bila buat baik, orang pun nak doa baik-baik. Tapi bila tengok anak kita naik motor, orang apa, dia press motor tu, mana dia pecut motor tu dengan exhaustnya yang modified bisi, orang kata Allah celaka dah. Tak pasal-pasal, sebab perangai buruk tadi tu, orang satu rumah kata celaka, dua rumah kata celaka, tiga rumah kata celaka. Dah kalau 40 rumah lalu hari tu, pakak duk kata buruk saja pada anak kita. Sebab apa? Kita tak ajar, jangan. Jadi kita tak perasan benda-benda ini yang sepatutnya ditanam awal-awal. Begitu juga kita lah, sama je, bukan anak kita sahaja. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dapat manfaat kebaikan yang kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah akan ganti dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Maka ini yang kita nak tanamkan insan itu. Dan setiap kejahatan kita buat jahat pada orang, nanti kita dapat jahat juga. Lambat laun Allah catat, Allah akan beri pengajaran kepada untuk menguji kita. Kita tipu orang hari ini, maka nanti lama kelamaan kesan daripada suka menipu orang, nanti kita pun hidup tak bahagia. Kita juga mungkin akan datang nanti orang pun tipu kita juga. Orang tipu kita juga sebab kita suka tipu orang. Kita tu on the way, padahal tak on the way pun. Hak ni sama juga orang buat pada kita on the way juga. Mana-mana on the way, padahal baru nak mandi. Sebab kita pun buat orang macam tu juga, on the way juga, baru nak mandi juga. Jadi kita pun suka apa, keletong, orang keletong kita juga. Jadi budaya-budaya yang tak elok ini berlaku kerana aku tidak ada ihsan. Maka remaja kita mesti dididik, wahai anak-anakku sekalian, hendaklah kita buat baik. Percayalah dengan kebaikan itu Allah beri kefahaman agama. Dengan kebaikan yang kita suka tolong ibu bapa, kita hormat ibu bapa, kita tak tinggikan suara pada ibu bapa, kita pergi sekolah, kita tolong guru, biarlah tak pandai matematik, tak pandai sains pun, tapi perangai elok lagi. Dia elok sangat perangai dia, lambatlah kita kata dia belajar sangat dia lambat, tapi berkat tolong guru-guru, percaya jadi orang berjaya juga. Jadi orang berjaya, lambat laut pun jadi orang berjaya. Sebab apa? Pelajar-pelajar yang guru macam mana pun Allah akan susun jalan hidup dia ni jadi jalan orang yang berjaya dalam kemampuan potensi dirinya masing-masing. Ramai mana yang kita lihat orang yang cemerlang akademik tetapi tidak diterapkan nilai ihsan, jadi tak guna dia masa akan datang. Dia jadi perampok, dia gunakan kepakaran dia untuk scam orang, dia jadi tipu orang, dia jadi apa, bapa ayam, dia jadi pelacur, dia jadi apa, orang yang menggunakan dirinya itu untuk dieksploitasi dengan benda-benda yang tak elok. Dia cantik dan sebagainya, dieksploitasi oleh orang-orang mengambil kesempatan. Akademik bagus cemerlang, tapi daripada awal tidak ditanamkan buat benda-benda yang elok, maka akhirnya jalan ke depan itu jalan yang gelap. Maka ini yang kita nak kena nampak. Jadi budak-budak dulu seronok sangat kepada budak-budak. Sebab apa? Dia ajar hormat. Lalu depan orang tua kena tunduk hormat, kena nampak orang tua, tolong apa, melintas jalan. Banyak kita dididik dulu, itulah ihsan. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas dengan kejahatan. Bukan makna balas begitu, tapi kita akan ada kesan-kesan perbuatan jahat kita. Dengan ini jelaslah kedudukan ihsan adalah tinggi di sisi Islam dalam usaha melengkapkan ciri-ciri keimanan dan keislaman individu dan masyarakat Islam keseluruhannya. Melakukan kebaikan dan menggalakkan amal makruf dan menjauhkan kejahatan nahi munkar berkait rapat dengan nilai akhlak atau budi pekerti seorang individu muslim. Allah berfirman yang bermaksud, dan terdapat antara kamu suatu golongan yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Imran ayat 104. Maka ihsan ini antara ciri-cirinya juga adalah orang-orang yang mengajak orang melakukan kebaikan. Ni tidak anak-anak kita tak dididik, dia ajak kawan dia merokok, dia ajak kawan dia ikut isyawik, dia ajak kawan-kawan dia duduk melepak kat cyber cafe, dia ajak kawan-kawan dia duduk lepak dekat apa kedai-kedai mamak di waktu tengah malam, dia duduk ajak kawan-kawan buat benda-benda tak ada faedah.
Dia buat grup-grup, buat TikTok yang tak ada faedah, yang merosakkan hidup mereka. Jadi dia duduk pakat-pakat buat benda-benda yang tak elok sebab tak ada nilai ihsan. Tapi kalau ada nilai ihsan, maka dia ajak orang buat baik saja. Benda-benda yang baik dia akan ajak. Sebab itu anak-anak remaja kita mesti dididik suka kepada sesuatu perkara yang baik, environment yang positif, yang membawa kepada manfaat pada kehidupan dia. Dia suka belajar ke ramai-ramai, dia suka buat apa lagi, kerja ke ramai-ramai, dia suka pergi ke tempat-tempat yang dia boleh menambahkan kemahiran dia ke ramai-ramai. Sepatutnya dia kena minat macam tu. Dia kena minat supaya anak-anak kita ni dilahirkan dengan sifat-sifat yang cemerlang. Dia adanya kreativiti, adanya inovatif. Sifat-sifat yang tif-tif tu ada pada kita. Proaktifnya, kreatifnya, inovatifnya dia ada pada anak kita. Ni tak semuanya hak negatif saja ada pada anak-anak kita. Suka melepak waktu malam, suka main video game, suka habiskan masa dengan waktu yang sia-sia, dah pandai isyad, dah pandai macam-macam lah yang kita kata merosakkan anak-anak kita sebab tidak dididik tentang pentingnya ada itu ihsan. Jadi cuba kita tanya anak-anak kita balik ke rumah nanti, Alung, Amah, ihsan ni apa benda? Cuba tanya. Ayah nak bagi teka-teki lah malam ni, dapat jawab RM10. Balik lagi. Anak-anak kita yang ada remaja ni, ibu-ibu balik nanti nak RM10 tak Alung? Duit top up Maxis ke, duit top up Selcom, teka-teki. Kalau jawab ni RM10 dapat. Apa makna ihsan? Boleh jawab tak anak-anak kita itu apa makna ihsan itu? Ataupun mungkin isteri kita tak datang malam ni, suami balik yang nak bagi teka-teki kat awak RM50 ni bagi isteri banyaklah sikit kan. Tanya yang apa makna ihsan. Tengok isteri kita boleh jawab. Kalau hak mana ibu-ibu suami tak datang hak malam ni, cuba tanya, bang, teka-teki sikit bang, apa makna ihsan? Makna takut kita ni tak ambil berat. Iman kita ambil berat, Islam kita ambil berat, ihsan ni mesti. Maka biar benda ni tertanam dalam diri anak-anak kita bahawa diri ibu ke ayah ke bahawa ihsan ini iaitu melakukan perbuatan yang baik kerana kita rasa Allah sentiasa lihat kita. Allah sentiasa memerhatikan kita. Ini ada cerita. Zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu, pada zaman pemerintahannya dia sering membuat rondaan pada waktu malam untuk meninjau keadaan kehidupan rakyatnya. Ini bagus Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, 10 sahabat dijamin masuk syurga, digelar juga Al-Faruq kerana dengan kebijaksanaan, dengan kewibawaan juga. Bila dia dilantik jadi khalifah selepas Abu Bakar As-Siddiq, maka dia suka berjalan melihat keadaan rakyat pada waktu malam. Maka pernah suatu ketika dia sampai ke sebuah rumah. Di situ seorang ibu dan anak perempuannya sedang bergaduh tentang susu yang ingin dijual. Sama ada nak campur dengan air ataupun tidak. Bergaduh mak dengan anak. Mak kata campurlah dengan air ni. Seandainya orang lain tidak nampak, maka hendaklah ia yakin Allah memerhatikan gerak laku dan tindak tanduknya. Kata anak ni pada maknya. Maknya kata orang tak nampak, tambah air pun tak nampak. Tapi anak ni jawab macam mana? Walaupun orang lain tak nampak, Allah sentiasa memerhatikan. Jadi Sayyidina Umar lihat begitu tingginya ihsan ada seorang budak perempuan pada remaja ini, yang dibentuk akhirnya remaja ini juga boleh didik mak. Ketinggian ihsan mampu menarik ibu bapanya juga melakukan perbuatan yang baik. Ini bagus. Yang kita nak lihat pada remaja-remaja kita ni tak menipu. Dia tak buat benda-benda jahat. Dia tak khianat orang lain. Dia tak bully orang lain. Dia tak pukul orang lain. Dia tak buat benda-benda yang beri mudarat pada diri dia dan orang lain. Sebab apa? Allah nampak. Allah sentiasa memerhatikan. Jadi inilah kisah yang ada zaman Sayyidina Umar yang dibawa kepada kita. Kerana apa? Nak bagi contoh. Nak bagi contoh sekiranya anak kita jadi macam tu, besar Allah Akbar, besar bagusnya. Dia tak buat apa yang Allah larang. Dia tak buat sebab dia tahu Allah sentiasa melihatnya. Anak-anak perlulah
kita dengan akhlak, iaitu dengan memahami sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, iaitu berlandaskan Al-Quran. Apabila Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak baginda, maka jawabnya, kana khuluqul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinul husnul khuluq. Agama itu ialah kemuliaan budi pekerti. Maka risalah Islam bermaklumat akhlak mulia dan terpuji, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah agama. Agama datang untuk menjadikan manusia berakhlak yang mulia. Namun sebaliknya berlaku dalam masyarakat kita macam mana? Habis kita tengok akhlak-akhlak yang mazmumah tu, yang tercela tu banyak, dengan macam-macam gejala-gejala sosial yang merosakkan masyarakat kita. Sedangkan dengan kita dekat agama, setiap rumah yang ada di dalam negara kita ini mesti ada masjid, mesti ada surau, mesti ada pengajian. Bahkan anak-anak kita dihantar ke sekolah, ada silibus subjek agama, subjek pendidikan Islam. Tapi malangnya kenapa anak-anak kita ramai yang rosak, ramai yang ada gejala-gejala sosial, jadi penagih dadah, terlibat dengan penzinaan, terlibat dengan gejala-gejala yang tidak baik merepek, terjebak dengan penagihan dadah dan sebagainya. Sedangkan kita ni orang Islam, yang agama kita ni sejak daripada lahir itu IC kita pun Islam. Tiba-tiba banyak masalah sebab tidak diajar tentang akhlak yang terpuji ini. Maka sebab itulah amat untuk kita mendidik anak-anak kita melihat bahawa tanda keimanan itu adalah akhlak yang mulia. Natijah iman tu akhlak. Kenapa ada orang ni dia tak boleh cakap lemah lembut? Iman dia tu tak menatijahkan lemah lembutnya dia dalam berkata-kata. Kenapa dia ni suka mengumpat iman? Iman dia itu tak apa, kelemahan iman dia itu tidak mampu menatijahkan dia untuk dia berhenti mengumpat. Sepatutnya dengan iman itu yang barulah dia boleh berhenti mengumpat. Dia mengumpat orang, dia mencuri barang orang lain, dia memfitnah orang, dia tulis apa yang dia nak dalam Facebook sesuka hati. Memang juga yang menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan lucah, perkataan menghina, perkataan yang buruk dan sebagainya. Kerana apa? Kerana natijah iman itu tidak sampai kepada pembentukan akhlak, maknanya iman itu lemah. Begitu juga Islam pula meletakkan akhlak sebagai intipati segala ibadah. Tanda ibadah-ibadah ni diterima ni akhlak dia baik. Dia sembahyangnya, dia puasanya, dia zakatnya, dia sedekahnya, puasa sunatnya, qiyamul lail, tahajudnya, solat duha, akhlak dia baik. Kalaulah ibadahnya banyak, duduk saja masjid, apa dia punya apa ibadahnya banyak, tapi panah barang tak berhenti-henti, mulutnya tak elok, suka bantu orang lain. Maknanya itu apa dia? Intipati ibadah tu tak membentuk akhlaknya, kerana boleh jadi ada kelemahan-kelemahan pada ibadah. Kualiti ibadah mungkin banyak, tapi kuantiti ibadah mungkin banyak, tapi kualiti ibadah itu tidak ada pada diri dia. Maka benda ini menjadi asas kepada perbincangan tentang akhlak tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seharian kita. Maka sebab itulah anak-anak kita mesti diajar tentang apa itu akhlak-akhlak mahmudah, apa itu sifat-sifat mahmudah, apa itu sifat-sifat terpuji. Kerana apa? Lawan sifat mahmudah nanti kena kenal pasti apa pula sifat mazmumah. Jadi balik ni pun buat teka-teki pada anak-anak kita. Ni pun RM10 lagi, banyak habis duit ni tak apalah untuk RM5 ni boleh jawab, sebutkan 3 sifat mahmudah. Boleh jawab, boleh buat soalan. Kadang-kadang kita saja, kita duduk jalan jauh-jauh cuti sekolah ni, sambil-sambil berjalan tu buat teka-teki sikit pada anak-anak kita. Buat teka-teki
Kini duk pasang lagu, duk tidur je dalam kereta, tak sembang. Dengan anak-anak remaja ni kena buat kawan. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena buat kawan dengan anak-anak kita ni. Kita kena tahulah nak cakap apa. Ni lah antara benda yang kena cakap dengan anak-anak kita ni. Alun, Angah, cuba Alun cerita satulah dulu sifat mahmudah yang Alun tahu. Jadi dia ceritalah kefahaman dia tentang sifat mahmudah tadi. Kita nak didik, inilah satu sifat menandakan kita beragama yang dia sebut tadi itulah. Jadi di sini dalam kitab kita ini disebut antara sifat mahmudahnya iaitu taubat. Apa makna taubat? Keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan dan niat qasad untuk tidak mengulanginya. Begitu juga meninggalkan dosa-dosa kecil. Jadi antara sifat mahmudah, akhlak terpuji, sentiasa bertaubat kepada Allah, sentiasa ada keazaman untuk tinggalkan dosa-dosa. Ini sifat mahmudah. Jadi benda ni pun panjang kita nak sembang dalam kereta ni. Sambil-sambil nak berjalan dengan anak-anak kita, nak balik kampung, nak pergi ke mana-mana, ataupun tak berani nak keluar berjalan ni, duduk ke rumah. Jadi sambil-sambil makan ni, sembang ni lah. Sambil-sambil makan itu boleh. Jangan makan pula asing-asing. Anak makan dalam bilik, mak makan depan TV, ayah makan kedai kopi. Jadi tak adalah majlis ketika makan tu, sedangkan tempat yang paling baik untuk menasihati antara satu sama lain ketika mana kita makan. Orang-orang dulu dia tak boleh makan tanpa semua ada. Semua ada, orang ada, kena baru boleh makan. Masa tu barulah kita nak beri nasihat. Nasihat apa ni? Taubat, pasal sifat mahmudah. Ini adalah akhlak yang terpuji kerana manusia tak boleh lari daripada melakukan kesalahan. Jadi ayah buat kesalahan, mak buat kesalahan, semua kita buat kesalahan dengan Allah. Maka jalan yang terbaik adalah kita taubat, istighfar, kita solat taubatnya, dan kita letakkan keazaman, jangan ulang lagi, jangan ulang lagi. Jadi ibu-ibu ayah sembang tak dengan ayah, dengan apa anak-anak kita dalam macam ni kena sembang. Kalau tak sembang, siapa lagi? Guru-guru takut tak sempat kerana nak mengejar silibus yang diajarkan di sekolah itu. Dia ajar silibus-silibus tertentu. Maknanya kalau ajar pun tidak mendalam. Tapi ibu bapa, sepanjang kita duduk dengan anak kita cuti 9 hari, berapa hari, 8 hari, 9 hari ni, Masya Allah, satu hari satu sifat mahmudah, satu hari satu sifat mazmumah. Kita sembang dengan anak kita pun Masya Allah, bagusnya. Bila cikgu tanya dapat apa, saya dapat ayah saya cerita sifat mahmudah, sifat mazmumah. Kan terbaik. Duduk kat rumah tak berani nak jalan keluar, kita cerita bab ni lah. Bukan berjam-jam, dapat 5 minit, 10 minit tu Masya Allah cukup besar itu. Maka sebab itu kita beri faham kepada anak-anak kita, kerana firman Allah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah wahai sekalian orang mukmin, semoga kamu mendapat kemenangan. Surah An-Nur ayat 31. Maknanya Allah menyarankan orang-orang beriman ni bertaubat. Kerana Allah Maha mengetahui manusia ni hamba yang lemah, sentiasa melakukan kesalahan dengan kealpaan kita sendiri. Kita alpa dengan dunia. Kadang-kadang kita berahi sangat dengan dunia sehingga kita lupa nak tengok akaun akhirat kita. Kita kejar sangat dunia kita ni sehingga kan kita tak juga kita duduk buat hala tuju anak kita ni hala tuju dunia sampai kita lupa ada hala tuju akhirat. Maka kita kena kembali bertaubat pada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita duduk tekan sangat dunia, lupa juga untuk tekan benda yang asas pada anak kita, mendapat dalam peribadinya ada sifat mahmudah, iaitu taubat. Yang keduanya takut akan Allah SWT. Apabila seseorang Muslim itu mengenali zat Allah melalui mengenal sifat-sifatnya, maka jiwanya akan mewarisi perasaan takut terhadap Allah, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah ialah hamba-hambanya yang berilmu, yakni para alim ulama. Begitu juga hamba-hamba yang memiliki ilmu. Maka dengan adanya perasaan takut terhadap Allah akan membantu seorang Muslim dan mukmin itu melipat kali gandakan amalan soleh dan meninggalkan segala perbuatan yang dimurkainya. Bawa anak kita, biar perasaan takut tu ada pada Allah.
Biar dia nampak yang nikmat tengah kita dapat ni nikmat Allah lah, sihat ni. Sekarang dunia berubah. Dengan hadirnya virus COVID-19 ni, dunia berubah. Ini dunia menjatuh, berudum jatuh, orang main saham habis. Ramai orang terjejas dengan kehadiran virus yang kecil, sehingga kan datang dalam diri ni kebimbangan dan ketakutan. Itu baru terbuka sedikit dengan virus. Patutlah Namrud ni, laknatullah ni, dikalahkan dengan nyamuk saja. Nyamuk saja, Namrud yang angkuh pada Allah pun kalah. Maknanya Allah ni boleh membawa peringatan dengan benda yang halus. Tak perlu untuk menggegarkan bumi, tak perlu nak menjatuhkan langit lagi. Itu pun kita dah takut. Jadi kita bawa anak-anak kita ni nampak, bila mana Allah tarik nikmat keselamatan, Allah tarik nikmat kesihatan, Allah tarik nikmat ketenangan. Kalut kita nak pergi ke mana-mana tak berani. Kita nak salam pun nak salam tak salam ni haknya. Jadi nak salam pun kita dah berhati-hati. Tak apalah, kita ikutlah saranan tu untuk mengelakkan perjanjian kita. Nak salam-salam tak ada masalah, mengikut apa keadaan yang kita rasa selamat dan sebagainya, terpulang pada diri masing-masing. Tapi nak cerita pada anak-anak kita, inilah masa yang sesuai untuk kita membawa ibadah. Dah Isya. Okay, kita berhenti sikit ke? Saya sambung sikit lagi dalam masa 2-3 minit insya-Allah. InsyaAllah sikit lagi tuan-tuan. Yang kedua ini adalah takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sifat mahmudah, akhlak yang terpuji. Jadi sesuai untuk kita ambil ibrah. Setiap apa yang berlaku, sembang dengan remaja kita.
Jadi sekarang kita tengok ramai yang takut pada Allah. Sebab itu nak keluar rumah barulah kita nak baca ni Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kawan saya pun cerita, dia kata suami nak keluar pada kereta pun mak baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini pun nak hantar anak kat pengasuh, hantar tu pun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Habis doa baca. Tu tanda takut pada Allah. Orang yang membaca doa ni maknanya orang yang memiliki akhlak yang terpuji kerana dia takut pada Allah. Takut dengan makna mendekatkan diri kepada Allah. Takut dengan makna meningkatkan amal ibadah. Takut dengan makna meninggalkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Tapi ramai lagi tak sedar. Ibu-ibu, ayah-ayah, memang ramai lagi tak sedar di luar sana. Tadi pun saya tertengoklah satu video orang duk viral dalam Facebook itu. Ada lagi Islam ini, orang Melayu kita ni duduk menari dekat kelabing, duduk menari. Kita pun Allah tengok sekejap Allah Akbar terpuk. Tengah-tengah isu-isu ni pun ramai lagi disko-disko kita ni penuh lagi dengan anak-anak muda kita ni. Karaoke penuh lagi. Jangan pergi pula. Kan nak kata karaoke ni penuh lagi Allah. Sebab apa? Tak takut kat Tuhan, betul lah. Tapi bila takut pada Allah, seronok nak baca doa, boleh kita ajar. Jadi kita pun boleh cerita kenapa kita dah baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah aku berlindung daripada segala kemudaratan yang berada di langit dan di bumi. Kerana kita yakin bahawa Allah boleh mengizinkan untuk kita tidak dijangkiti oleh virus tersebut ataupun mana-mana virus sekalipun, maka Allah juga boleh untuk mengizinkan jangkitan itu kena pada kita. Sebab kita tak pernah tahu sistem imunisasi tubuh badan ni datang daripada mana yang kita dapat. Sama ada kita sendiri yang kuat ataupun sebenarnya ada tentera-tentera Allah, mungkin malaikat hafazah yang juga antara yang Allah hantar kamu jaga dia. Boleh berlaku, boleh. Saya pernah tanya guru saya. Saya tanya Maulana, betul tak kita ni segala mudarat memang datang pada kita, tapi ada makhluk lain yang menghalang atas keizinan Allah? Kata boleh jadi. Malaikat hafazah boleh jadi. Kadang-kadang memberikan ilham malaikat mulhim. Jadi kita ni boleh jadi dibantu oleh Allah SWT melalui tentera-tentera ataupun melalui makhluk-makhluk Allah yang lain. Kadang-kadang rumah kita yang duk bantu rumah kita masuk pencuri, kucing. Boleh jadi kucing, boleh jadi anjing. Orang kita tak tahu saja orang nak merupa rumah kita. Kita tak pelihara anjing pun, tapi anjing tu boleh datang pula menyalak, silap-silap pergi gigit pula kawan tu. Sebab apa? Allah nak selamatkan dengan cara macam-macam. Itu kita kata keyakinan takut kepada Allah ni menyebabkan kita Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melindungi, Allah Maha Pemberi. Dia segala-galanya. Maka kalau kita sembang dengan anak kita, agak-agak anak kita macam mana jadi perangai dia. Rajin sembahyang, ibu-ibu ayah rajin sembahyang. Bukan setakat anak-anak kita, ayah ni tak bangun subuh, esok bangun subuh ni. Cuti ni esok ni. Belum tentu senang bangun subuh ni. Takut payah bangun subuh. Hari ni dah cuti kan. Ya Allah, laki aku ni kalau subuh hari cuti payah sangat. Tapi bila dah cerita malam ni tentang benda ni, mudah-mudahan senang pula nak bangun sembahyang, senang nak buat baik. Masa inilah kita nak mempertingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan amalan tersebut menandakan kita takut kepada Allah, tak takut pada virus. Bukan makna tak takut pada virus itu kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Maknanya takut kepada Allah itu dengan kita menyandarkan setiap keselamatan kita itu kepada Allah. Dan ikhtiar usaha itu kita ikutlah kepada pakarnya. Suruh basuh tangan, suruh tutup muka, suruh jangan pergi tempat yang crowded, kita tak pergi. Tetapi soal takut itu letak sandarkan kepada Allah yang Maha melindungi, yang Maha memberikan pertolongan dan sebagainya. Wallahu alam. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini yang dapat kita sentuh dua sifat mahmudah
dan kita sentuh juga ketinggian ihsan. Benda ini mesti diterapkan dalam diri anak-anak remaja kita. Jadi minta tolong ibu-ibu, ayah-ayah dalam madrasah sekalian, kita tolong anak-anak kita dengan kita berikan kefahaman ini pada anak-anak kita. Kalau sayang anak-anak remaja kita, tolong beri. Yang kita duduk bincang malam ni, tolong didik. Jika tidak, kita menganiaya, menzalimi anak-anak kita sendiri sebab tak ada guru yang mengajar. Sepatutnya ibu bapa lah guru pertama anak-anak, orang lain ni guru yang kedua, ketiga dan sebagainya. Wallahu alam. Yang baik datang pada Allah yang Maha sendiri. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya serta memberikan sedikit pedoman dan panduan pada kita pada malam ini. Yang baik datang pada Allah yang Maha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.